Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan inayahnya kita dipertemukan lagi pada hari ini. Semalam ada masalah gangguan internet, okey. Boleh akses Facebook sahaja. Tapi nak call, nak buat video tak boleh semua. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar. Okey, sebelum kita memulakan kelas kita, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tahu adakah suara saya, gambar saya clear ataupun tidak, minta tolong komen dulu. Dan seterusnya, tolong saya untuk klik button share untuk sama-sama kita berkongsi dengan sahabat kita di luar sana tentang kewujudan kita pada petang ni lah. Okay, dan hari ini insya-Allah kita akan bincang huruf Dad. Okey, huruf Dad. Huruf yang kadang-kadang susah untuk kita sebut di sisi setengah orang lah. Okey. Dan kadang-kadang ada yang sebut Dad ni sampai ada bunyi lantunan, bunyi qalqalah. Adakah begitu cara penyebutannya ataupun begitu cara pelaksanaannya? Ada juga yang tanya huruf Dad ni kena tolak lidah ke kanan ke, kena tolak ke kiri ke ataupun macam mana? Okey. Dan hari ini insya-Allah kita akan cuba bahas secara ringkas, secara santai insya-Allah. Cuma tolong saya klik button share dulu. Seterusnya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum yang sudi bersama dengan saya pada hari ini. Ustazah Rusilawati, Ustazah Jai, Umi Abah, Ustazah Syahada, Ustazah Siti Zawiyah, Ustazah Khamisah, Abang Mazlan. Okey. Alhamdulillah. Untuk tidak melengahkan masa, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah sebagai pembukaan kepada majlis kita dan juga untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, Alhamdulillah. Selesai kita baca surah Al-Fatihah. Dan hari ini insya-Allah perbahasannya adalah huruf Dad. Okey, huruf Dad, huruf yang kita tahu ianya keluar daripada hafatil lisan. Okey, yang ni yang disebut dalam banyak kitab lah. Hafatil lisan. Tepi hafah ni maksudnya tepi lidah lah. Okey, kita tengok slide yang saya sediakan dulu. Huruf Dad. Okey. Huruf Dad dibahaskan dengan perbahasan makhraj selain daripada hujung lidah. Okey, yang ni yang banyak yang kita jumpa dalam kitab-kitab lah. Okey. Daripada hujung tepi lidah sehingga ke pangkal lidah. Ini makhraj bagi huruf Dad. Sebab tu kita dengar, okey, yang disebut adalah hujung tepi lidah diletakkan di geraham sebelah atas. Okey, maknanya lidah kita akan kena dengan geraham. Sama ada kita nak tolak ke kanan ataupun tolak ke kiri, tidak menjadi masalah. Boleh pilih mana-mana yang kita suka, mana-mana yang kita senang. Cuma ada satu lagi yang kurang disebut dalam kitab, tapi ianya juga boleh dilaksanakan dan saya juga syorkan untuk tuan-tuan laksanakan dengan pandangan yang kalau kita kira pandangan yang ketiga lah. Dah kalau yang ke kanan satu, yang ke kiri dua, okey, yang guna keseluruhan lidah adalah pandangan yang ketiga lah. Okey, ataupun kalau nak kata pandangan yang kedua, tepi sama ada kiri atau kanan satu pandangan. Yang kedua adalah daripada sekeliling lidah. Ini makhraj bagi huruf Dad. Okey. Maknanya kita boleh mengamalkan semua. Cuma tak boleh nak kata yang sebelah ni salah, yang ni salah, tak boleh lah. Sebab kita tahu ianya boleh dikeluarkan ataupun disebut dengan kita menggunakan dua cara ataupun tiga cara tersebut. Okey. Seterusnya kita tengok
Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita guna tepi lidah kita sebelah kiri, maka daripada depan ni ke gigi geraham lah. Sebelah kita tolak, walau tolak ke kanan. Ataupun kita tolak ke kiri, walau guna sebelah. Ataupun kita nak guna pandangan yang satu lagi, kita boleh tolak hujung lidah kita ke depan, nak mudahnya kita sebut di makhraj huruf ta lah. Ataupun makhraj huruf ta. Kita letak hujung lidah kita di situ. Tapi dia bukan guna hujung lidah tu sahaja tak, tapi dia guna seluruh lidah, sama ada sebelah kiri atau kanan, sekeliling lah. Daripada hujung sebelah kiri, daripada pangkal sebelah kiri ke pangkal sebelah kanan. Walau, masa kita sebut walau, tepi lidah kita sekeliling ni akan kena dengan gigi atas ni. Akan kena dengan gigi geraham, gusi gigi geraham ni. Dia akan duduk di situ. Walau, okey, dia akan kena semua lah. Okey. Maknanya ada dua cara yang boleh kita buat, dan saya syorkan cara yang terakhir yang saya sebut ni untuk tuan-tuan amalkan kerana ianya lebih senang dan lebih tepat di sisi perbahasan ulama lah. Okey. Dan satu lagi suka juga saya sebutkan, makhraj bagi huruf ta ni di sisi ulama aswat, ulama suara, okey, mereka membuat kajian bahawa suara ni dia tidak ada yang keluar daripada tepi lidah. Ianya keluar daripada hujung lidah, daripada tengah lidah suara akan keluar. Maka lebih menepatilah apabila kita kata hujung lidah perlu diletakkan di gusi, dan bila kita sebut walau, tepi lidah kita kiri dan kanan akan kena dengan geraham. Yang tu lebih menepatilah. Ni dia bukan sembang saja tak, tapi mereka membuat kajian lah. Okey, walau okey. Ada dua pandangan yang kedua-duanya boleh diguna, sama ada guna ke kanan atau ke kiri, ataupun kita guna ke depan. Okay, yang ni perlu clear dululah. Okey, perlu clear. Okey. Seterusnya kita nak tengok satu lagi. Semasa kita menyebut huruf dad. Okey. Ni pandangan dari sisi. Tadi pandangan daripada atas. Okey, ni pandangan dari sisi. Ni pangkal lidah terangkat sebab huruf dad adalah huruf yang tebal, huruf yang bersifat dengan isti'la, terangkat pangkal lidah. Dia berada pada ranking yang kedua paling tebal. Yang paling tebal adalah huruf ta, seterusnya adalah huruf dad. Okey, empat huruf yang paling tebal ni, huruf ta paling tebal, lepas tu huruf dad, lepas tu huruf sad dan huruf dha. Susunan dia begitu. Okey, huruf dad ni hujung lidah diletakkan di gusi atas. Walau okey, maka masa kita sebut huruf dad ni, dia akan berlaku taqa'ur fil lisan. Ada lekukan di tengah lidah. Kita nampak lidah kita ni ada lidah dalam skrin tuan-tuan ni, dia ada lekuk dekat tengah. Okey, menandakan huruf ni bersifat dengan isti'la itbaq. Okey, isti'la mutlaqah. Pangkal lidah terangkat, hujung lidah terangkat, yang menjadikan huruf ni disebut dengan tebal. Tebal betul lah, sebab ada huruf yang disebut dengan tebal, hujung lidah pangkal lidah terangkat tapi hujung lidah mendatar. Okey, yang dad, empat huruf ni sad, dad, ta dengan dha, dia isti'la itbaq. Okey, isti'la mutlaqah, pangkal lidah terangkat, hujung lidah juga terangkat. Baki daripada huruf isti'la dia ada tiga lagi, sad, qaf, huruf kha dan huruf ghain, huruf gha. Yang tiga ni pangkal lidah sahaja terangkat, hujung lidah mendatar. Okey, itu beza dia lah. Dia isti'la infitah. Dia ada tiga lidah ni. Isti'la itbaq, yang keduanya isti'la infitah, yang ketiga adalah istifal infitah. Okey, ada tiga pembahagian. Yang mana kalau kita nak belajar Al-Quranul Karim ataupun kita nak belajar huruf hijaiyah ni, benda basic ataupun asas utamanya sekali kita perlu kenal, huruf ni digolongkan dalam huruf yang tebal ataupun huruf yang nipis. Ini asas kita kena kenal, kita kena ingat. Huruf tebal hanya ada 7 sahaja. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf dengan ta. Khasadaq, tinqidh. Yang lain adalah huruf yang nipis. Okey, seterusnya antara asasnya juga lagi kita perlu tahu aplikasi ataupun kita tahu bagaimana kita nak berinteraksi dengan harakat ataupun baris. Fathah bagaimana, kasrah bagaimana, dhammah bagaimana, sukun bagaimana. Yang ni yang kita perlu tahu asas.
dalam pengajian Al-Quranul Karim, tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk kita sebut dengan sebutan yang fasih, sebutan yang betul lah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, setakat tu jelas ataupun tidak? Sebab kita akan berpindah kepada cara kita nak sebut huruf dad ni. Okey, cara kita nak sebut huruf dad. Ahlan wa sahlan yang watching pun ada Abang Kamsani, Ustaz Khairul Aiman, Ustaz Zakaria Yaakob pun ada. Okey, ahlan wa sahlan. Okey, jelas alhamdulillah. Seterusnya kita nak bincang sifat. Lupa nak bincang sifat. Sifat bagi huruf dad. Sifat huruf dad ni dia ada, sekejap saya datangkan slide. Mana sifat dia ni? Tak buka ke? Okay, tak apalah, kita pergi ke sini terus. Okey. Sifat dad. Sifat huruf dad. Jelas air terjun Okey. Gambar air terjun tu saya ambil sendiri. Okey. Dad. Huruf dad. Bukannya disebut sebagai dad. Bukan. Dad. Dad-ustatil. Okey. Huruf dad. Makhrajnya dekat mana? Lidah bahagian tepi. Hafatul lisan. Yang diikuti dengan gigi geraham sebelah kanan atau kiri. Ada kita tolak ke kanan atau ke kiri. Saya datangkan di sini kerana ianya disebut dalam kebanyakan kutub ataupun kebanyakan kitab at-tajwid lah. Cuma saya juga ada syarahan yang lain, iaitu kita guna sekeliling lidah. Dan kalau saya pakainya, saya pakai yang sekeliling lidah lah. Sebab ianya lebih senang dan lebih menepati lah. Okey. Sebab yang disebut juga sekeliling lidah ni bukan pandangan yang baru, tapi pandangan yang ulama mutaqaddimin juga menyebut begitu. Okey. Sifat isti'la, sifat pada petak yang ketiga ni adalah sifat yang kuat. Al-jahru. Jahru ni dia berkaitan dengan angin, tak ada angin. Okey, ba. Okey, kita letak tangan kalau rasa ta, tak boleh tu, salah. Kerana keluar angin. Huruf dad tidak ada angin. Okey, istifal. Sorry salah di sini, bukan istifal, isti'la. Okey, isti'la. Sorry, isti'la. Pangkal lidah terangkat. Okey, lawannya istifal. Okey, huruf yang menghasilkan sebutan yang tebal. Lepas tu bukan setakat isti'la, tapi ia juga itbaq. Itbaq maksudnya hujung lidah menghala ke langit ataupun kena dengan langit. Maka sebutan huruf dad ni, hujung lidah kita menyentuh langit. Okey, dan seterusnya ianya bersifat dengan istitalah. Okey, istitalah ni menjadi perbahasan lah. Cuma saya nak tengok dulu, nanti kita syarah istitalah. Cuma kita tengok sifat yang lemah hanya ada satu, iaitu sifat rakhawah, suara mengalir. Walau, okey, dia ada suara yang mengalir. Seterusnya, sifat isma' ni sifat yang tidak bersifat dengan kuat ataupun lemah. Okay, dia just nak bagi tahu huruf ni susah untuk keluar daripada makhrajnya. Bilangan sifat ada 6 semuanya. Okey, ada 6 bilangan sifat. Okey, kita tengok dulu interaksi dengan baris. Okey, interaksi dengan cara kita nak sebut huruf dad lah. Okey, pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, huruf dad adalah, kita dapat gambaran bahawa huruf dad ni adalah huruf yang tebal dan ianya berada pada ranking yang kedua paling tebal. Satu, perlu clear. Yang keduanya, apabila kita sebut huruf ni, kita tak dapat tidak lari daripada baris. Okay, contohnya, huruf dad, kita datangkan dengan baris atas, kita bunyi da. Okay, huruf dad. Bukannya kita sebut dengan da, bukan muncung. Kerana nak tebal, sila muncung. Bukan. Tak boleh. Nak tebal kerana pangkal lidah terangkat, hujung lidah terangkat. Okey, dia jadi lekuk dekat tengah lidah, maka menghasilkan sebutan yang tebal. Okey, huruf dad, da, da. Okey, kita nampak lidah kita kat tengah tu ada lekuk. Okey, wadadu, da, buka, jangan da. Ukurannya kita kena tengoklah. Okey, kita letak jari kat sini, da. Buka, bukan da. Kalau kita rasa bibir kita ni menyentuh tangan tu, itu tandanya kita tebal. Tak semestinya muncung ni kita barulah dikira muncung. Tak.
sikit pun dah dikira muncung. Sebab tu saya kata baris atas ni maksud dia apa? Fathus syafatain, kena buka kedua bibir mulut. Okey, bukaan bagi huruf dad, huruf isti'la adalah bukaan yang luas kerana dia adalah huruf yang tebal. Okey, wadda, da, waladda. Okey, kita buka dengan luas, boleh selit dengan 2 jari. Okey, boleh selit dengan 2 jari. Huruf istifal kita boleh selit 1 jari. Ba, huruf tebal, qa, kita boleh selit 2 jari. Huruf dad begitu juga. Da, waladda, kita buka luas. Okey. Seterusnya huruf dad ni baris atas kita just buka, jangan muncung. Sebab apa? Sebab muncung adalah hak untuk baris depan. Dhammah maksudnya dhammus syafatain. Kena muncungkan kedua bibir mulut. Kena muncungkan kedua bibir mulut. Bu, bu, bu. Cuma pastikan saluran untuk keluar suara ni adalah dia tidak mengalami bukaan yang sempit, tak boleh sangat. Tak boleh baca bu, tak boleh. Kena bu. Dia kena luah. Kena suara boleh keluar dengan baik. Bu, bu, bu. Huruf dad. Baris bawah dia terikat dengan kasrah, kasrus syafatain. Kena pecahkan kedua bibir mulut kita ataupun kita kena sengih atau kena seringai. Bi, bi, bi. Jangan bi, jangan. Jangan muncung dulu baru kita sengih. Kenapa? Kerana huruf ni tebal. Tak boleh gitu. Okey. Ingat, ketebalannya bukan diukur dengan rasa kita, okey, diukur dengan perasaan kita tak, tapi ianya diukur dengan at-talaqqi wal musyafahah. Kita baca Quran ni kena talaqqi dengan musyafahah. Bagaimana Al-Quran itu dipelajari, begitulah ianya perlu dibaca. Bagaimana Al-Quran itu dipelajari, begitulah perlu kita ajar. Okey, kerana Al-Quran sunnatun muttaba'ah, sunnah yang menjadi ikutan. Kita tak boleh nak ajar Al-Quran ikut selera kita, tak boleh. Okey, dan yang kita ambil daripada para ulamanya, tidak ada seorang pun daripada kalangan guru-guru kita yang membaca baris bawah dengan di, muncung dulu baru tarik, ataupun di, bukan, tak ada begitu. Yang ada baris atas buka da, okey, yang baris bawah di, baris depan du, da di du, da di du. Okey, kena ingat. Cuma apabila baris bawah ada kata jadi nipis lah, tak. Dia sifat lazimah. Huruf tebal ni merupakan sifatul lazimah. Sekali dia tebal, selama-lamanya dia tebal. Cuma kita kena ingat di sana ada maratibut tafkhim, ada susunan ataupun ada peringkat tebal. Ada yang paling tebal, contohnya huruf dad dari atas, lepasnya ada alif. Waladdallin. Okey, dia paling tebal. Yang paling kurang tebalnya tak boleh kata nipis. Dia paling kurang tebal. Tebal dia dah berkurang. Kenapa? Kerana dia baris bawah. Diya. Okey, walaupun kita sengih tapi ketebalannya tetap berada pada huruf dad. Okey, selesai. Dan sukun ad, ba, ad, dad, ad, ba. Okey, saya suka ataupun saya berpegang dengan pandangan hujung lidah mesti ditolak ke depan. Ataupun tepi lidah kita kiri dan kanan ni akan kena dengan gigi. Akan kena dengan gusi. Bukan sebelah. Saya berpegang dengan pandangan tersebut lah. Okey, ba, ab. Bukan bo, bukan. Bukan ab, bukan juga. Ba, mulut kita relax sebab dianya bukan peranan dengan mulut. Peranan dengan mulut adalah untuk baris. Baris atas buka, baris bawah sengih, baris depan kena muncul. Tapi untuk tebal, ianya berkaitan dengan pangkal lidah dan hujung lidah. Huruf dad, pangkal lidah terangkat dan hujung lidah juga terangkat menyebabkan ada taqa'ur fil lisan, ada lekukan di tengah lidah. Okey, jelas setakat tu? Seterusnya kita nak masuk kepada perbincangan wadad istatil. Huruf dad ni dia ada sifat istitalah yang mana tidak ada pada huruf-huruf yang lain. Cuma huruf dad, istitalah pada huruf dad, kita kena tahu huruf dad bersifat dengan rakhawah. Rakhawah ni maksudnya suara mengalir. Walad. Okey, kalau kita kata walad, itu adalah rakhawah. Ya, sekejap. Okey, saya keluar. Kalau kita kata walad, itu adalah rakhawah, mana istitalahnya? Mana istitalahnya? Okey, boleh tolong jawab tak? Boleh tolong jawab tak? Mana istitalahnya?
Dan ada juga orang baca istitalah. Saya datang, kakak, tolong kakak adik. Kita yang baca istilahnya dengan cara walau adakah istilah sampai ke tahap itu untuk kita baca? Ha? Adakah sepanjang itu istilah yang perlu kita baca sampai kita akan dengar seolah-olah selepas daripada huruf lam tu ada lagi alif sebelum kita sebut huruf ba. Walau okey, kita rasa macam ada huruf alif yang berlaku isba' dalam sebutan. Okey? Yang kita perlu jelas adalah istitalah ni adalah istitalah makhrajan. Dia panjang di makhraj dia. Bukan panjang di nafas ataupun nafsi ataupun pada diri dia ataupun pada suara tu, bukan. Dia istitalah makhrajan. Istitalah di sudut makhraj. Maknanya apabila kita baca waladda, cukup dah istitalah panjang tu kita datangkan. Waladda, tak perlu kita datang waladda, tak perlu. Ingat, pendek saja. Yang kedua, yang kita rasa pergerakan dalam mulut walau, okey, walau tu adalah istitalah. Yang kita dengar dekat luar tu adalah rakhawah. Walau, okey, walau setakat itu saja. Jangan walau, tak boleh lah sebab kita nak datangkan istitalah sampai kena baca begitu, tak. Okey. Seterusnya, kalau ada persoalan boleh ditanya sambil-sambil saya nak datangkan beberapa contoh. Seterusnya huruf praktikal sebutan huruf dad lah. Da. Okey, kita kena baca dengan bukaan mulut yang luas. Cuma jangan da, jangan baca gitu, tak. Da, da. Wala da. Daraba, da, daraba. Okey. Da, daraba, jangan daraba, jangan. Duriba kena muncung duriba, duriba. Okey, dad kita muncung du kerana dia bagi depan. Ra bagi bawah, ri kita sengih, ba bagi atas kita buka. Ba, duriba, duriba. Jangan baca daraba, jangan muncung, tak boleh. Ba, buka sahaja. Contohnya huruf dad sukun, fadrib, fadrib, jangan baca fadrib, tak boleh. Tahan, fad. Setakat itu, jangan baca fadrib, tak boleh. Fadrib, fadrib. Okey? Ada persoalan yang nak ditanya? Adik buang, adik nak makan. Ya, tak perlu baca isbah, tu adalah bahasa dia lah. Kita panjang terlebih itu dipanggil sebagai isbah. Okey? Sebab dalam bacaan Al-Quranul Karim, zinul harfa. Okey, kita kena timbang huruf yang kita sebut, la tukhrijuhu an haddi wazni. Jangan kita terlebih daripada had timbangan dia. Okey, jangan terlebih. Okey, ada persoalan yang nak ditanya? Cuma jangan baca sampai what apa fadrib, tak boleh. Fadrib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, ahlan. Ya. Okey, ada persoalan? Ataupun ada yang nak dibincangkan? Okey. Istitalah, saya ulang, istitalah pergerakan dalam mulut jangan terlalu banyak. Jangan walau jangan walau, tak boleh. Walau, setakat itu sahaja. Sebab huruf lain tidak ada yang bersifat dengan istitalah mengikut pandangan jumhur. Walaupun ada lagi pandangan yang terpencil yang mengatakan ada huruf-huruf tertentu yang ada juga istitalah.
Ada persoalan tak? Okey. Kalau tidak ada apa-apa persoalan, kita boleh berhenti di sini insya-Allah. Kita bertemu pada esok hari untuk kita bincangkan huruf apa esok? Ta, huruf ta. Huruf yang paling kuat dalam Al-Quranul Karim. Huruf ta. Kenapa paling kuat? Kerana padanya tidak ada satu pun sifat lemah. Okey, tidak ada satu pun sifat lemah. Kalau kita rasa, kalau rasa-rasa kita lah kalau tanya, banyak-banyak huruf ni, huruf mana yang paling tebal? Kita mesti akan kata huruf dad yang paling tebal. Begitu juga saya dulu. Huruf dad rasanya paling tebal. Rupanya tidak. Rupanya huruf ta adalah huruf yang paling tebal. Okey. Okey. Alhamdulillah kalau tak ada soalan, tak apa. Yang penting jelas apa yang cuba saya sampaikan. Mudah-mudahan tak lain dan tak bukan kelas kita buat ni adalah tak lain dan tak bukan untuk liyalfudhu bi afsahil lughat. Okey, untuk kita sebut huruf dad dengan cara yang terbaik lah. Waladda. Okey. Waladda, buka bagi huruf dad. Okey, jangan waladda ataupun yang lagi sedihnya bagi bawah pun sengit muncung. Bu apa di tak boleh lah. Okey, itu saja pesanan saya untuk hari ini insya-Allah. Kita bertemu esok. Fa makana khairan fa huwa min indillah wa makana syarran wa dha'fan fa huwa min qillati ilmi wa dha'fi nafsi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.